Dan hadis Nabi SAW yang 1400 tahun yang lepas beritahu, akan datang zaman Islam akan luntur sebagaimana kain, corak dia luntur. Macam mana agama ni boleh luntur? Apa punca daripada agama ni luntur? Apa punca manusia hilang ketaatan kepada Allah? Saya balik kepada basic. Ketika mana Adam AS dihantar ke dunia ni, anak dia Syais AS. Syais AS ialah Nabi yang kedua. Salah seorang daripada anak Adam AS yang sangat beriman dan taat kepada Allah SWT, Syais AS. Allah hadiahkan Syais AS kepada Nabi Adam AS sebab setelah kematian Habil, anak Adam AS yang begitu hampir dengan Allah, Adam sedih. Sebab orang baik, hati dia attach pada orang baik. Dia suka dengan kebaikan dan dia suka berhimpun bersama orang baik. Jadi tuan-tuan, bila kematian Habil, Adam AS sedih. Allah hadiahkan anak yang seterusnya, Syais AS, bukan sekadar satu orang beriman, tapi satu orang Nabi. Dia buat dakwah dan berpesan-pesan iman ketika mana Adam AS masih hidup. Dan setelah Adam AS wafat, Syais AS ambil alih sepenuhnya kenabian, dan setiap daripada hukum hakam Allah ditegakkan oleh Syais AS. Sebab kehidupan manusia masih tak terbunuh. Tidak ada dua kehidupan manusia. Allah hantar Adam AS dan keluarga dia hidup di gunung, pergunungan. Setelah Qabil bunuh Habil, dia telah lari dan telah mulakan kehidupan di kawasan tanah rata dan lapang. Itu kelompok kedua manusia yang masih beriman kepada Allah, tetapi mereka mula hidup dengan dosa dan kelalaian dunia. Dan bersama Syais AS ialah keturunan-keturunan yang warang, yang dalam keadaan hidup mereka tawajuh dengan peraturan dan hukum Allah. Syais AS daripada hadis Nabi SAW beritahu, Syais, untuk dia Allah turunkan 50 suhuf. Dia bukan kitab. Syais AS tak ada kitab. Macam Daud ada Zabur, Musa Taurat, Injil Isa, Nabi Muhammad SAW Al-Quran. Untuk Syais AS diturunkan suhuf-suhuf sebanyak 50 suhuf. Saya himpunkan hadis-hadis ni untuk mudahkan bahasa. Kita panjang kisah ni. Kita nak pergi pada hadis ni. Nak tengok macam mana lunturnya la ilaha illallah daripada hati manusia. Apa kesan daripadanya dan mana punca dia. Golongan Qabil membiak lebih ramai daripada golongan Syais AS. Maksudnya orang beriman sekarang sikit. Orang yang beriman pada Allah tapi buat dosa ramai sekarang. Iblis pandai. Dia faham manusia. Dia pergi kepada orang-orang Qabil. Dia telah menjelma sebagai satu orang anak muda dan bekerja sebagai ahli tukang besi. Apa yang Iblis buat? Dia telah mencipta satu alat pertama dunia yang dimulakan ketika zaman tu, iaitu seruling. Seruling pertama dibina di zaman Syais AS daripada keturunan Qabil. Dan mereka mula tiup seruling, subhanallah, satu suara yang tak pernah didengar sebelum ini. Teruja orang Qabil, sehingga mereka telah ciptakan yang lain, drum dan segala alatan muzik dan lain. Tuan-tuan, muzik mula hidup bersama dengan orang Qabil. Orang Syais AS masih dengan keimanan dia, dan pesan-pesan iman berlaku di antara Nabi Syais. Satu penting kita wujud halakah iman macam ni, majlis-majlis ilmu macam ni, supaya pesan-pesan iman ni masih terus. Hilang majlis ilmu, hilang pesan-pesan iman, hilang dakwah, Islam tak boleh hilang sikit. Jadi apa berlaku? Mereka mula set masa. Orang Qabil, mereka mula set masa untuk buat perhimpunan, untuk sama-sama kita menikmati muzik beramai-ramai. Satu hari bila masa dan malam, tuan-tuan. Perhimpunan tersebut bukannya pada zaman tu saja. Perhimpunan tersebut berterusan sampai zaman kita hari ini. Konsert kat sana, konsert kat sini. Tuan-tuan, perhimpunan ke atas muzik menunturkan iman. Tuan-tuan, mula-mula muzik, apa yang berlaku lepas tu? Asbab muzik, badan mereka mula bergerak. Maka mulalah tarian. Orang mula menari. Adakah mereka kafir? Tak. Mereka beriman. Mereka masih menyembah Allah.
Tapi mereka sedang dilalaikan dengan dunia. Tuan-tuan, tak lama lepas tu orang-orang Syaitan alaihissalam, syaitan, iblis mainkan peranan yang kedua. Mereka mula tiupkan satu perkara, syak terhadap peraturan Allah. Ini bahaya. Bila orang Islam mula syak pada peraturan Allah, bila mana Allah beritahu, ya ayyuhan nabi, wahai nabi, qul li azwajika, bagi tahu kepada isteri-isteri kalian, wa banatika, dan anak-anak perempuan kalian, wa nisa'il mu'minina, dan orang-orang perempuan di kalangan orang-orang beriman. Apa dia? Yubnina alaihinna min jalabibihinna, labuhkan pakaian kamu dengan jilbab jalabibihinna, sehingga mana? Ala juyubihinna, sehingga ke bawah dada-dada mereka bahagian al-jaib. Perintah Allah. Kita Al-Quran, surah Al-Ahzab 159 ayat 59. Tuan-tuan, bila mula ada syak, Ustaz apa? Asal nak tutup, Ustaz kena pakai. Tuan-tuan, bila ada syak, maka situ luntur agama mula hilang. Sebab kita mula syak. Apa yang syaitan, iblis mula cucuk pada golongan syait? Mereka mula syak pada satu hukum dan syariat yang Allah bagi. Antara syariat yang Allah bagi pada golongan Syait alaihissalam masa itu ialah dilarang, prohibited untuk golongan Syait bercampur dengan golongan Qabil. Tak boleh. Mereka tak boleh campur. Itu antara hukum yang ditetapkan, disyariatkan ketika golongan Syait alaihissalam pada masa itu. Sekarang tak ada, jangan buat hal. Oh, tak boleh. Dengan sepupu ni tak boleh. Itu dia punya fikrah lain. Ini fikrah lain. Oh, tak boleh. Tuan-tuan, tak ada. Syariat tu pasal Syekh alaihissalam kan? Jangan pandai-pandai kita buat zaman sekarang. Apa yang Nabi buat? Nabi suruh sambung silaturahim kepada orang yang putuskan silaturahim. Itu perintah. Perintah apa? Allah beritahu, wala tastawil hasanah wala sayyi'at, takkan pernah baik kejahatan dengan kebaikan. Udfa' billati hiya ahsan, balas kejahatan yang orang buat pada kamu dengan cara yang paling baik. Orang putuskan hubungan kamu sambung balik hubungan. Ini perintah Allah. Zaman kita, jangan buat hubungan hukum zaman Syekh alaihissalam. Kita hidup zaman sekarang. Tuan-tuan, bila mana mereka petikai, mereka kata, kenapa Allah Subhanahu Wa Taala larang kita untuk bertemu dengan sepupu-sepupu kita, saudara-saudara kita daripada keturunan yang sama, daripada ayah kita Adam alaihissalam. Mula datang syak terhadap hukum yang turun oleh Allah. Mereka mula lalu dekat dengan golongan Qabil, pemuda-pemuda ni, remaja-remaja, dan mereka mula dengar muzik. Mereka tak ada niat nak buat benda tak baik, mereka tak ada niat nak buat dosa, tetapi dosa ni macam magnet. Dosa ni macam satu tarikat. Orang yang buat dosa, dia akan dahagakan dosa, dan ramai yang dah istiqomah dalam dosa. Bila turun, tidak jauh mula, golongan Syekh duduk jauh, makin dekat. Dan akhirnya dalam riwayat diberitahu golongan Syekh alaihissalam, orang-orang lelaki dia handsome, perempuan dia tak boleh cantik. Golongan Qabil, lelaki dia tak boleh handsome, perempuan dia cantik. Ini bukan saya cakap, ini riwayat hadis daripada Abu Dzar radhiyallahu anhu dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Tuan, bila tertarik golongan Syekh alaihissalam makin dekat dengan muzik, apa jadi? Mereka dilihat oleh golongan Qabil, dan mereka nampak perempuan cantik. Perempuan cantik pula nampak lelaki. Di situ mula lagi satu perkara, tabarruj. Perempuan-perempuan mula berhias untuk tarik perhatian lelaki. Mereka mula tarik perhatian lelaki, dan mereka mula bersama dalam keadaan muzik tadi. Sekarang dia bercampur dah. Syekh alaihissalam punya golongan dan Qabil telah bercampur, dan mereka mula hidup dalam muzik. Tuan-tuan, yang duduk dengar tadi, mereka balik beritahu apa? Mereka sampai kepada adik-beradik mereka. Syekh alaihissalam beritahu, kamu tahu tak benda yang kamu dah tertinggal? Ada satu benda nikmat peras kamu tertinggal. Dia mula bawa lebih ramai turun, makin ramai turun. Sekarang ni keimanan mula luntur kerana mereka sibuk dengan muzik.
mereka sibuk dengan tarian, mereka sibuk dengan wanita. Apa yang berlaku sekarang ni? Dosa dibuat secara kolektif. Mereka buat dosa beramai-ramai sekarang ni. Macam mana? Maka bermula zina. Tak pernah bermula zina ketika zaman Adam AS. Sekarang bermula zina ketika zaman Syekh AS. Tapi mereka masih menyembah Allah, mereka sibuk dengan dosa. Tuan-tuan, masih beriman tapi dengan dosa. Macam mana? Nah, ni dah mula luntur ni. Belum hilang lagi, luntur. Macam mana hilang? Sehinggalah Syekh AS meninggal dunia, diganti pada anak dia yang seterusnya bernama Enos, ataupun dalam riwayat lain Anusi. Enos ni dia sambung balik syariat Adam. Dia bukan Nabi SAW. Dia bukan Nabi. Dia sambung syariat yang dititahkan, perintahkan oleh Syekh AS oleh Suf tadi. Dan setelah kematian Enos, diganti dengan anak dia Kan'an. Setelah meninggalnya Kan'an, diganti dengan anak dia Muhallalan. Muhallalan ialah orang yang mula mencipta tamadun. Dia mula cipta bandar-bandar, dia mula cipta istana-istana, castle-castle. Muhallalan. Dialah yang mula menciptakan satu tempat yang dinamakan sebagai Babylon. Muhallalan. Orang Parsi gelar dia The King of Seven Region. Siapa dia? Anak kepada Adam AS, Syekh AS, Anus, Kan'an, Muhallalan. Sekarang keturunan kelima Adam AS. Setelah Muhallalan, dia sempat 40 tahun ni memerintah. Setelah kematian Muhallalan, diganti dengan anak yang seterusnya, Yarith, ataupun dalam riwayat lain Jarith. Yarith ni, setelah daripada dia, barulah nama yang disebutkan dalam Al-Quran, Idris AS. Idris keturunan ketujuh daripada Nabi Adam AS.